Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Puan Rosyatisma Roshayatil Ismail, saudara Puan Syarifah, saudara Yap, saudara Cik Nap, saudara Asma Yunus, saudara Ahmad Rizal. Kita juga Puan Nurani Adnan, Haliza, Puan Marjan, Pak Mit. Apa khabar Pak Mit? Saudara Abu Bakar bin Muhammad Noor, saudara Madam K, saudara Wan Faizal. Bagaimana suasana di kawasan rumah anda? Saudara Jamil Walid, nak tanya juga sebab rumah saya ni sekitarnya adalah panas. Aduhai. Batuk tak hilang lagi lah, saya ilah. Saudara Rafi Harun, saudara Atifah Sulung, Pak Min, Waalaikumsalam, Puan Rohana Robiah, Syukur Ikhlas, Siti Fatimah, budak perantau pun ada, Rohani Ahmad, saudara. Begitu juga saudara Tun, saudara Hayati, saudara Izzah. Teman-teman yang berkesempatan dengan saya ucapkan selamat petang. Kawasan rumah anda bagaimana? Nasi lemak Pak Isa ni. Di mana tu nasi lemak Pak Isa? Nora. Begitu juga saudara Abdul Majid. Saudara Abdullah Majid, Waalaikumsalam. Dari Pekan hadir. Terima kasih hadir ya saudara. Begitu juga saudara Abdul Rahman bin Abdullah, terima kasih hadir setiap kali saya buat pencerahan. Besar hati saya menerima kehadiran tuan. Begitu juga Puan Salamah Yusof, dari Kampung Getam. Katanya hari ini cerah dan panas. Memanglah kawasan rumah saya pun sama juga. Nasi lemak Pak Isa dari Hulu Langat. Macam mana keadaannya? Panas, sejuk, mendung. Macam kata Puan Salamah Yusof, katanya di Kampung Gentam, di Negeri Sembilan. Di Kuala Pilah, panas. Madam K, apa khabar? Puan Nurani Adnan, Saudara Rahman Al-Zaina. Saya tadi keluar makan sekejap. Lepas tu, dah tak boleh pula je. Kena pakai pelitup sekarang. Musim-musim sekarang ni, saudara, saya ingatkan anda. Berhati-hatilah. Sebab penyakit ni selalu saya katakan, datangnya macam ribut, nak perginya lambat. Jadi antara tanda-tanda kalau kita ada simptom-simptom macam virus sebut Salah Hashim alias, apa khabar sahabat? Dia pertama sekali kita rasa sesama, kemudian rasa badan nak demam. Demam tak demam, panas tak panas. Saudara Muhammad Amin dari Kuala Lumpur katanya panas. Saudara Maksu, Waalaikumsalam. Kemudian mata berair saudara. Dan paling penting sekali bila tekak rasa kering dan pedih. Saudara Muhammad Amin, bila tekak rasa pedih, itu antara simptomnya. Jadi bila kita ada itu, yang terbaik saudara lakukanlah penjarakan sosial, pakai pelitup dan kuarantin diri. Jangan kita menyusahkan orang. Kerana kalau kita tak kuarantin diri kita, bila kita berjumpa dengan orang, maka virus tersebut akan merebak. Sekarang ni pun menurut Kementerian Kesihatan pun memang ada berlaku peningkatan. Tapi tidaklah seserius macam mana kita alami masa musim PKP dulu, saudara. Itu gambarannya yang saya dapat, saudara. Bagaimanapun malam nanti akan saya beri pencerahan sebab saya dapat perkabaran terbaru dari Kementerian Kesihatan. Ya, saudara Puan Ramlah, saudara Jet Batman, saudara. Saudara Mawar Saleh, Kak Nurzam, apa khabar Kak? Moga sihat. Alza, Mai 57, Waalaikumsalam. Soalin, saudara Ramli Harun. Itu juga saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Selamat petang. Minum apa petang-petang begini? Saya lain tak ada, saya makan roti kering lah. Dalam keadaan duduk kuarantin dalam bilik sendirian, makan roti kering, minum kopi cecah. Edi Tahir, salam Madani dapat RM1. Betul, hari ini bermulanya teman-teman, bolehlah bagi masuk. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Saya sendiri tak tahu macam mana saya nak dapatkan e-pocket tu, Madani tu. Dia dapat RM1, tapi tak tahu macam mana nak buat. Jadi biasalah saudara. Sebab itu saya SDR pun saya tak dapat, apa pun tak dapat sebab tak tahu macam mana saya nak masuk dalam ini internet. Saudara Muhammad Yusof, kemaman hujan katanya dah 3 hari. Balik Kuala Lumpur bolehlah jumpa saya, boleh ngoteh, tak ada masalah saudara Muhammad Yusof. Tak Abdul Hamid dari Kuantan, cuaca panas sedikit dan mendung. Di pantai timur memang masih lagi hujan. Begitu juga saya dapat dapatan saya di Kelantan, saudara Yusof, saudara Ismail Ibera, saudara Aini. Itu gambarannya saudara. Baik, memulakan bicara saya petang ini saudara. Hari ini hari Isnin,
Kita semua bekerja. Yang mana bekerja hari ini, mula bekerja. Yang mana berniaga hari ini, hari biasa. Bayi Medan, saya suruh anak buatkan. Ya, bayi Medan, saya pun nak suruh anak buat lah saya. Ustaz Abdul Hamid, dia kata, saya ni golongan T20. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Amin. Hanya Allah saja yang maha mengetahui. Saya selalu mengatakan, bila kita susah, jangan cerita pada orang. Tak ada siapa pun nak akan bersempati. Kita kalau kita susah dan kalau kita senang pun tak payah cerita dengan orang. Saudara, apa-apa pun tanggung sendiri. Kalau kita menghadapi kesukaran, kita ini bersabar. Kalau kita dapat anugerah ilahi, kita bersyukur. Itu gadanya. Saudara Hamid, saya bukanlah golongan T20. Tapi mudah-mudahan dengan berkat doa Saudara Abdul Hamid, maka saya dapat tergolong dalam T20. Mudah-mudahan. Amin. Saudara. Safwan, Saudara Jem Glamour, ya Kak Nozam. Saya nak tekan sesuatu tak tahu saudara. Macam mana nak buat? Madani ni. Izari Izham, daripada Johor Bahru hadir saudara. Dan ini adalah untuk semua golongan rakyat yang berusia 18 tahun ke atas saudara. Dan lebih-lebih lagi kalau mereka yang pendapatannya setahun kurang daripada 120,000. Kalau 120,000, mana sebulan pendapatan anda 10,000. Kalau 10,000 sebulan dah tak layak. Itu tadi kalau 10,000 sebulan tu tak tahulah saya. So, Zari Izham. Tapi kalau kurang daripada 10,000 boleh dapat. Tak banyak mana pun, saudara, RM100. Tetapi, kalau kita sentiasa menggunakan e-wallet ini, saudara, bila kita membeli beras sebagainya, ada tambahan. Ada program-program yang lain. Boleh tambah 500 katanya. Saya pun tak tahu lagi nak buat macam mana, saudara. Ya, bin Haji Arsyad Sabiran, selamat petang, saudara. Saudara makan apa petang-petang ni? Nak tanya juga. Cita-cita kuih ke? Madam K, dia kata ada sungai mati ditangkap, panas. Alhamdulillah. Saudara Azman, Nazman. Kita kalau cuaca tu baik, Alhamdulillah lah, saudara. Sebab sekarang ni musim monsun timur laut. Dia sampai hujung bulan ni. Selamat Kadir. Waalaikumsalam. Selamat petang dari Temeloh, kata Selamat Kadir. Saya bila sebut Temeloh, Selamat Kadir ni, saudara, saya teringat sahabat saya, Allahyarham, saudara Elman Kadir Syamsi. Dah tak ada lah. Saya berlakon dulu. Saya ingat apa banyak juga filem-filem dia berlakon. Elman Kadir Syamsi, antaranya cerita apa tu. Dia selalu berlakon tu cerita yang agak lucu. Saya GTR apa khabar? Puan Farida, Saudara G, apa khabar G? Moga sihat. Saudara Highway Star ni. Saya tengok tu Mat Kadir, ingatkan Man Kadir, rupanya Mat Kadir. Elman Kadir Samsi, teman saya. Antaranya filemnya tu Man Laksa pun dia berlakon. Lepas tu filem apa ini Hantu Kak Limah pun dia berlakon. Wataknya garang tapi melucukan. Itu watak-watak teman-teman saya. Baik saudara. Saya mulakan bicara kita petang-petang ini, saudara. Kita kena ingat, saudara, bahawa ketika mata tidak lagi menangis. Ini bidalan ataupun bicara kata, saudara. Membuka bicara saya. Ketika mata kita tidak lagi menangis kerana takut kepada Allah, maka ketahuilah bahawa tertahannya air mata itu merupakan tanda kerasnya hati kita. Itu, saudara. Kalau kita bila tak takut kepada Allah, bila keraslah hati kita, saudara. Jadi jangan begitu. Sepatutnya bila kita menyebut nama Allah, kita berdoa, yang kita akan pasti akan menitiskan air mata, menginsafi kecil dan kerdilnya kita di sisi Allah SWT. Ya Puan Faridah, Saudara Aziz, Saudara Highway Star, Saudara Edi Tahir petang-petang dia kata perkena mi sup, lagi pedas lagi sedap. Alhamdulillah, saudara-saudara Edi Tahir masih lagi ada rezeki untuk makan. Saudara Hamid, makan hatilah sebab orang lain bergerak ke sana ke sini. Kita tunggu orang gerakkan. Ya Saudara Hamid. Dan begitulah kalau usia-usia begini, saudara. Kadang-kadang orang gerakkan kita. Dulu kita bebas. Itu keadaannya, saudara. Jadi saudara, petang ini saya agak Chef, terima kasih. Saya agak terpanggil untuk membicarakan ataupun menuturkan Saudara Azman Makzam, saudara, saudara Megat Zulkifli dari Teluk Intan, Perak, orang Perak, yup. Chef, terima kasih Chef Samsuriah, MES katanya, Saudara Aboy. Saudara, saya agak sedih, saudara, tentang
Betul lah, bidalan mengatakan, ada mengatakan bahawa seorang ibu, dia mampu menjaga 10 orang anak. Itu memang realiti, saudara. Tetapi, 10 orang anak tidak pasti boleh menjaga seorang ibu. Jadi, pada teman-teman, begitu juga bapa pun, kita boleh menjaga anak kita, ramai mana pun, kita boleh berusaha untuk mencari rezeki, untuk memberi mereka makan pakai, pelajaran dan sebagainya, tempat perlindungan. Tetapi banyak kisah-kisah yang kita lihat, 10 anak itu belum pasti dapat menjaga diri kita. Jadi sebab itu saya nak berpesan pada teman-teman, janganlah berjauh hati sangat. Itu adalah lumrah alam, saudara. Kalau mereka menjaga kita, bersyukurlah pada Allah, kita memiliki anak-anak yang mempunyai kasih dan sayang dengan kita. Kalau mereka tak ingatkan kita, kita doakanlah yang baik-baik untuk mereka. Dia saudara Heki Zarizudi, dia kata lama tak live. Tak mengapa, saudara. Zaini Hamzah. Itu gambarannya, saudara. Sebab saya tengok ada satu semalam lah sebenarnya, saudara, yang tersiar di media Asina, saya nak baca ni, saudara. Ini kisah bagaimana seorang anggota polis yang mulia hatinya dan berjaya menarik sambutan ataupun respon daripada sekitar dalam 500,000 warga net yang memberi respon atas kiriman video pendeknya sekitar durasi dalam 3 minit. Ya, ini antara respon yang ditulis dalam media sosial tersebut. Ditulis tu, alah, sedihnya, betul lah seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak tidak boleh nak jaga seorang ibu. Itu adalah merupakan komen yang menyentuh hati yang diluahkan oleh netizen. Salah seorang netizen itu Alex, saudara, melalui media sosial MPV-Shah. Beliau merupakan sebagai anggota polis, saudara. Video tentang kehidupan seorang warga emas. Dalam video tersebut, M. Shah ni dia anggota polis. Dia menghampiri seorang wanita warga emas yang sedang mencari kotak dan tin. Awal pagi dan berbual dengannya. Jadi warga emas itu kemudiannya menerangkan bahawa dirinya dia mencari kotak dan tin untuk dijual. Dia cari kotak, cari tin, macam cari botol, saudara, untuk dijual demi mencari makan kerana dia tidak mahu menyusahkan anak-anaknya. Jadi bila polis dia bertanya apakah ada anak, dia kata ada. Anak ada, tapi katanya saya masih boleh buat kerja. Dia wanita, saudara. Jadi suaminya dah lama meninggal, katanya. Tapi dia tidak mahu menyusahkan anaknya, saudara. Kemudian dia kata, jadi keperitan wanita warga emas itu adalah untuk melaksanakan demi kelangsungan hidupnya. Dan suasana itulah yang menjentik hati anggota polis peronda tersebut. Dan dia kemudiannya mengulurkan bantuan sedikit wang kepada warga terbabit bagi mengurangkan bebannya. Jadi wanita tersebut dengan mata yang berkaca, dia menerima, cakap terima kasih. Jadi ialah anggota polis itu bercakap begitulah. Dia kata, kita nak hidup ni cari makan macam itulah makcik. Dalam kesusahan ni kita akan susah lagi kalau kita tak bersyukur. Ini duit ni buat belanja. Ini ikhlas dari saya, katanya. Dan gambaran itu, saudara, menyentuh hati ramai warga net. Kerana perkongsian anggota polis itu di akaun media sosial TikTok MPV Shah, dan menarik perhatian ramai warga net sehingga kan sampai mencecah 500,000 orang respon yang menzahirkan bahawa sebenarnya, saudara, warga kita, khususnya warga yang selalu melayari media sosial ni, mereka cepat tersentuh dengan sesuatu cerita ataupun gambaran yang dipaparkan. Saudara, 500,000 yang menonton dan 32,800 yang likes. Saudara jangan lupa pula saya punya live ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Saya ada cerita pasal orang, saya lupa nak ingatkan. Ya, Tok Adi. Dia kata apa hal tu? Line ketika ini clear. Saudara Edi Tahir, kenapa hati tak tenang, bertanda hati hitam? Tok Adi dia kata tak suka tengok, tak payahlah tengok. Menyalak dalam ni. Adalah orang yang kena yang masuk yang saya tak sempat baca. Selamat petang, saudara Mak Jaki dari Triang dan Temeloh. Petang ni kita bawa cerita tentang kisah seorang ibu
seorang wanita warga emas, dia terpaksa cari kotak, cari tin, cari botol. Dan waktu dia berusaha mencari tin dan kotak itu di tempat sampah lah saudara. Dan dia disantuni oleh seorang anggota polis. Jadi dia kata dia berusaha itu untuk kelangsungan kehidupannya, untuk mencari makan. Jadi bila anggota polis tanya, apakah tak ada anak? Dia kata ada. Tapi dia tak mau menyusahkan anak-anaknya katanya. Dan suaminya tak ada, dah meninggal. Jadi suasana itu menggamit rasa hati keprihatinan anggota tersebut. Dia pun buka poket dia tu, ambil duit, dia bagi pada makcik tua tu. Dan bila dia ambil gambar tu, wajah warga emas tua itu saudara, dia berkaca matanya. Kerana dalam keadaan begini masih ada lagi orang yang bersimpati dengannya. Itulah gambarannya saudara. Dan perkongsian daripada anggota polis bernama MPV Shah. Ya saudara, dia dalam 22 saat, 1 minit 22 saat saja dia punya video sebut. Jadi sebab itu ramai orang mengatakan hargailah ibu kita selagi kita masih ada ibu. Tapi bila sudah tiada, barulah kita tahu arti rindu yang tiada penghujungnya. Itu catatan daripada seorang netizen bernama Muhammad Syakir Samah, yang dia meminta supaya kita sentiasa menghargai ibu. Sebab tu saudara, tiap-tiap hari, saban waktu, kadang-kadang tu saudara, petang-petang saya berbicara dengan anda. Saya minta kalau boleh kita hargailah ibu kita. Jangan kita membiarkan mereka kesepian. Jadi Saudara Abu Ahmad, terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya. Jangan lupa like, share dan subscribe saudara. Dan saya selalu berpesan pada teman-teman, anak-anak saya, supaya pertama-tama sekali kita santunilah kasih sayang ibu. Tak ada duit banyak mana pun. Saya kadang-kadang saya bila saya naik Grab misalnya, bila saya berbual dengan pemandu tu, saya kata, awak ada ibu lagi? Dia kata ada. Saya ingat ginilah, kalau awak hendak dapat banyak duit. Ini saya kata terang dia ada. Arif dedak BP yang ni terbalik. Apa yang terbalik saya tak tahulah saudara. Dan saya katakan kepada dia kata, kalaulah awak mahu rezeki itu datang, you bawa kereta ni, you bawa Grab, pasti akan ada penumpangnya. Saya kata, you balik nanti, dia kata, ibu ada dia. You ambil lah, katalah pendapatan you hari itu RM300, you ambil RM50, bagi pada ibu anda. Biarlah, memang dia akan menolak dan sebagainya. Kebetulan saudara, lebih kurang dalam 2-3 bulan kemudian, saya memesan untuk menaiki Grab. Sekali lagi pemandu sebut tu jadi pemandu untuk saya untuk pergi ke PWTC. Dan bila saya masuk je kereta tu, dia kata, pakcik, ingat tak pakcik pesan pada saya untuk bagi duit pada ibu saya? Ya. Saya ingat lah, saya selalu bercakap dengan orang begitu. Saya pun bukan ingat dia, cuma saya ingat selalu bila saya pesan bang, saya mengingatkan mereka supaya sentiasalah berapa kita dapat, bagilah pada ibu kita. Jadi saya kata, berapa you bagi pada mak you? Saya kata, saya balik petang tu, saya terus bagi pada mak saya RM50, kata. Dan ibu saya menangis, saya kata. Dan ibu saya menolak tanda. Saya kata, memanglah begitu. Saya Saudara Sulaiman. Jadi bila dia kata ibu dia tolak, saya kata dia bagi juga. Dan dia kata, sebagaimana yang pakcik katakan, ibu saya simpan duit tu saudara. Dia simpan duit, dia tak pakai pun. Tapi dia menerima wang daripada anaknya tu dengan lenangan air mata. Artinya sebelum ni dia tak bagi dah tu saudara. Begitu keadaannya saudara. Hati seorang ibu. Dan dia kata, selepas saya bagi pada mak saya, pada hari itulah, dia kata 3-4 bulan lepas lah, saya rasa rezeki saya murah. Saya bawa je kereta, keluar je hari, mesti ada pelanggan yang menaiki kereta saya ni. Dan bukan lagi jarak untuk RM5, RM10. Ada dapat sampai pergi ke airport. Dan sampai dekat airport, orang pula dari airport datang Kuala Lumpur. Jadi dia kata, satu hari saya boleh dapat dalam RM300, dia kata. Saya kata, itulah, saya kata, rezeki kita. Bukan ibu mendoakan saya, itu tandanya bila kita bermurah hati dengan ibu kita sendiri. Saudara Aziz Almera berkongsi walaupun ada sedikit. Yang saka duit negara sikit pun tak ada rasa belas kasihan. Puan Anwar Aziah, itu pulanglah mereka. Kita jangan campur hal urusan mereka. Tapi diri kita, walaupun sedikit, kita berkongsi dengan ibu kita. Saya katakan, ibu, saya kata. Dia tanya, kenapa pakcik tak sebut bapak? Saya kata, bapa ni dia boleh cari sendiri. Ibu ni duduk di rumah. Tapi saya agak terkesan bila dia mengatakan kepada saya, dia kata, waktu saya bagi RM50 pada mak saya, waktu itu dia menitiskan air mata.
Memanglah secara hati seorang ibu begitu cepat sentuh. Lebih-lebih lagi kalau tiba-tiba dapat anak yang bagi duit. Malahan dia kata, ibu saya tanya, cukup ke kamu duit besok nak kerja balik? Dan setiap kali lepas itu dia kata, setiap kali bila saya nak keluar rumah, ibu saya tak cium tangan dia, saya cium dahi dia, dan dia mendoakan saya katanya. Dia kata, dia berdoalah, bawa kita baik-baik, moga selamat. Sebab itu dia kata, tiap-tiap kali saya balik rumah dah seronok dah sekarang. Saya kata, perjalanan tu lebih kurang setengah jam juga dari rumah saya pergi ke PWTC. Panjanglah bercerita dengan dia. Jadi saya bertanya dengan dia lagi, saya kata, kamu balik selalu pukul berapa? Dia kata, selalu saya balik pukul 10 malam, pukul 11 malam. Jadi dia kata, ibu saya tunggu. Dan makanan terletak atas meja. Dan saya sampai di rumah, saya pun ambil duit. Mak, ini untuk mak. Dia simpan. Pakcik tahu tak? Dia kata. Saya tak jumpa dia lebih kurang 3 bulan jaraknya saudara. Sejak saya jumpa dengan dia tu hari, kalau RM50 satu hari, bermakna sebulan ada 500. Dia kata, saat ini mak saya ada 1,000 lebih, dia kata. Dan dia tak usik pun duit tu. Saya kata memang pun, saya kata seorang ibu dia tak sampai hati untuk menggunakan wang yang anak dia dapat dengan kesusahan. Saudara Arif Dedak, dia kata ibu kita bukan mengharapkan pun duit anak-anak. Yang penting anak-anak datang melawat mereka. Itu yang sebenar-benarnya saudara. Santunan kasih sayang seorang ibu. Ibu kalau dia ada makanan, dia ada suami dia beri makanan kat rumah, semua tak ada masalah pada dia. Tapi bila anak menyantuni, disitulah letaknya dia punya jiwanya terpanggil untuk menitiskan air mata saudara. Jadi saya berharap teman-teman yang mendengar pencerahan saya petang ini, jangan lupa, bagi yang mana dah tak ada ibu tu, nak buat macam mana saudara? Rezeki kita tak ada lagi. Saya tadi bila saya makan, saya tengok, selalu saya katakan, kalau saya pergi makan di restoran, saya melihat kalau adalah anak muda yang membawa ibunya, membimbing ibunya, pimpin tangan, letak atas kursi bagi makan, jauh di hati saya. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, besarnya rezeki anak ini. Kerana dia berpeluang untuk merawat cinta kasih dengan ibunya. Sedangkan saya dah kehilangan semua itu. Jadi saya, ibu ni kita rindu dengan anak-anak, saya betul. Kalau yang jauh merantau, mencari rezeki, memanglah ibu kita akan rindu dengan kita. Dan saya teringat saya, waktu kecil-kecil dulu, waktu Allahyarham, abang sulung saya, selalu saya cerita juga saudara, sebab dia masuk pasukan tentera British Army, tentera British di Singapura. Itulah bermulanya ibu saya isap okok. Rupanya dia sedih hati mengingatkan anaknya. Dan malam-malam dia akan letak transistor ataupun radio kecil tu dekat ujung kepalanya, mendengar lagu Pangah Balik. Dan ada kalanya dia menitiskan air mata, saudara. Dia menitiskan air mata tu, rupanya ada kerinduan dia pada Allahyarham abang saya. Jadi begitulah keadaannya. Jadi kadang-kadang bila saya dah bekerja, ibu saya tinggal rumah kakak saya, Allahyarham ibu saya. Jadi ada kalanya, dulu masa telefon 011, saya ingat tak, atur. Dia ada rumah kakak saya, adalah talian telefon. Biasa bukan telefon bimbit saya. Jadi dia akan telefon saya. Masa tu saya ada pemandu saya, nama dia Izzat. Boleh, saya kadang-kadang ada kalanya saya berjumpa juga dengan Izzat. Selalunya dalam perjalanan tu, nak pergi ke pejabat, tiba-tiba saya tengok ibu saya telefon saya. Saya menjawab, ya mak. Dia kata, mak ada buat sup untuk kamu. Itu dia punya kunci kata, bahawa sebenarnya dia rindukan saya. Dia nak bertemu dengan saya, sebab tu dia kata, saya suka saya makan sup ayam. So saya pun, Zat, pergi rumah mak saya. Dan waktu saya berjumpa dengan ibu saya nampak matanya berkaca. Bahawa dia gembira teramat sangat. Dan selalu pula dia menitipkan pesan, kamu kerja baik-baik, kamu berniaga baik-baik. Pertama, jangan curi duit orang. Jangan ambil duit orang. Ada satu ketika, saudara, tu saya dapatlah projek. Besar juga projek, saudara. Jadi saya tengok dapat banyaklah pendapatan lah hasilnya. So saya pergi jumpa ibu saya bawa duit. Ini cerita secara betul-betul. Saya bawa duit tunai RM5,000. Ibu saya menangis teresak-esak. Dia kata, kamu curi duit siapa ni nak? Mana kamu dapat duit ni? Nanti kamu dibunuh oleh orang kalau kamu curi duit orang. Saya kata, mak, ini keuntungan, keberhasilan usaha saya. Mak ambil lah ni. Dia macam menolak, saudara. Bagilah pada cucu-cucu mak nak makan. Isteri kamu macam mana? Keluarga kamu macam mana? Dia lebih concern pasal anak-anak saya. Saya kata mereka semua ada, mak, jangan risau. Ini memang untuk mak, niat saya. So dia ambil duit tu, saudara, apa dia buat? Dia beli emas. Saya ingat lagi, saudara. Jadi bila saya jumpa dengan dia, datang ke rumah dia, 2-3 minggu kemudian,
Kadang-kadang bila saya balik dari luar negeri, terus jumpa dengan dia di rumah, dia akan tunjuk, ni mak beli ni emas ni. Dia pun menangis. Tiap-tiap kali dia tunjuk dia punya gelang, dia punya cincin, dia akan menangis, saudara. Tapi apakah daya, saudara? Nikmat itu saya sudah kehilangan. Saya sudah kehilangan nikmat. Zamzani beras tempatan, mana apa cerita ni, saudara? Saya bercerita kasih sayang seorang ibu. Kasih kita dengan ibu. Dan begitu juga dengan bapa, saudara. Jadi saya mengharapkan agar teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, apabila saudara mempunyai sedikit rezeki yang dianugerahkan oleh Allah SWT, jangan lupa pada ibu kita. InsyaAllah, yakinlah cakap saya ni, saudara balik saja dan bertemu dengan ibu anda, balik-balik bekerja sebagainya, rezeki itu datang dengan melimpah ruah. Jadi kalau orang bertanya dengan saya, orang kata banyaklah gunakan tangkal, gunakan azimat, macam-macam lah orang kata, ini ibu duit. Saya kata, ibu duit itu ada dekat ibu anda. Bila anda ibu masih hidup lagi, itulah ibu duit. Anda balik, dapat rezeki, bagi kat dia. Lepas tu ada datang lagi rezeki. Tapi saya nak buat macam mana, saudara? Ibu dah tak ada, sedih, saudara. Dan macam tadi saya katakan, bila saya lihat ada anak muda dapat membimbing ibunya makan bersama, tersentuh hati saya, saudara. Bahagianya anak itu. Kena ingat, saudara, ini kasih sayang ibu itu sepanjang hayat. Kasihnya ibu sepanjang hayat, saudara. Kasihnya saudara hanya sementara, saudara. Dan saya hari ini saya dapat juga satu lagi cerita, ini tulisan catatan daripada Nur Farhan Fana Yaakob. Ini juga menyentuh perasaan saya, saudara. Sebab bagaimana sukarnya sebuah keluarga ni di Melaka, dekat Simpang Semabuk. Saya ingat saudara Hasan mungkin tahu kot kan. Laporan Nur Farhan Yaakob dari Sinar Harian. Begitu menyentuh perasaan saya, saudara, tentang kehidupan. Dia 4 beranak, dia tinggal di Jalan Simpang Semabuk. Dia suami dia tu tiba-tiba jadi dapat penyakit bisul. Bisul dekat pinggang, dekat belakang, dekat buntut, dan membuatkan dia tak boleh bekerja. Dia ada anak, saudara, dan akhirnya keluarga dia terpaksa makan satu hari, makan nasi berlaukkan kicap saja, saudara. Mesti nak beli telur pun tak ada. Dia tak mampu bekerja. Itu saudara Muhammad Zaidi Osman, dalam usia 49 tahun, saudara. Dan sebelum itu dia buat kerja macam-macam lah, termasuklah kerja pembersihan, ataupun rumput dan sebagainya. Tapi setelah balik sakit dia tak boleh bekerja. Akhirnya sekarang ni isteri dia lah. Jadi isteri dia terlantar di rumah. Jadi anaknya seorang yang 2 orang anak saja, antaranya itu Muhammad Khalis Qashah Mat Zaidi. Penyakit subdural hemorrhage, itu pendarahan di bahagian lapisan luar otak. Sakit pula anaknya. Anak sakit, suami tak boleh kerja. Jadi isterinya lah mengharapkan bantuan. Alhamdulillah, bagaimanapun dia bersyukurlah kerana Jabatan Kebajikan Masyarakat memberikan bantuan bulanan kepada anak yang sakit tu. Selain itu ada juga Majlis Agama Islam Melaka, dan dia mengharaplah kalau boleh Majlis Agama Islam Melaka dapat mempercepatkan bantuan, mungkin daripada Batu Mal, ya. Dan dia kadang-kadang dia kerja membantu kedai hanya untuk menyara kehidupan. Itu Puan Salmah Mat Ishak. Dalam keadaan sekarang ni memanglah sukar untuk bekerja kerana seorang anaknya terlantar sakit, mana seorang lagi baru berusia setahun 4 bulan. Dia 2 orang anak, terpaksa makan nasi berlaukkan kicap saja, saudara. Ini menyentuhkan perasaan saya. Sebab saya juga pernah melalui suasana begitu. Tapi bukanlah kerana mak saya tak boleh bekerja, saudara, tetapi kerana bila datang musim hujan, tak boleh nak menoreh, nak ke laut pun tak boleh. Jadi makan nasi lauk kicap saja, saudara, biasa. Kadang-kadang bukan lauk kicap, saudara, kadang-kadang minyak. Saya masih ingat tak bila kita goreng ikan, minyak ikan tu itu jadi kuah untuk makan nasi. Ya, saudara Abdul Hamid, memang mungkin itulah kali pertama ibu saya pegang emas. Mungkin dia sebab bercerita pasal ibu saya, bila saya datang jumpa dia akan tunjuk. Dan bila dia tunjuk, saya nampak matanya berkaca. And he feels so proud. Dia merasa cukup bangga cerita pada... Kadang-kadang saya cakap tak payah cerita dengan dia orang lah, mak, sebab takut nanti abang-abang saya cemburu, kakak saya cemburu, anak-anak saudara yang lain cemburu. Maklum sajalah, kerana saya dianugerahkan oleh Allah SWT rezeki. Mereka pula taklah semoncah itu, sebanyak itu dapat. Tapi saya yakin, kenapa Allah SWT menganugerahkan saya rezeki yang murah? Kerana
Hidup saya dulu bermula-mula, saya ingat lagi saya mula-mula bekerja dulu. Sekitar tahun 76. Gaji dapat RM325. Masa itu saya bekerja sebagai juruhebah sambilan di RTM, saudara. Ambil cek tu, saudara, daripada pejabat di Angkasa Puri. Tukang sainnya tu, saudara Syakawi Jirim. Dulu, tahun 1976, cek kerajaan ini, dia cek itu kena masuk akaun. Waktu tu saya tak ada akaun, saudara. Nak ditunaikan cek itu, cek bank negara, kena naik tingkat 10, tak silap saya, di Angkasa Puri, jumpa dengan Syakawi Jirim. Sekarang ni jadi pengacara dekat TV bernama. Dia bukan pengacara sebelum itu, dia hanyalah sebagai sub-accountant. Ataupun dia penolong accountant di Kementerian Penerangan. Jadi jumpa dengan Syakawi, dia akan matikanlah account pay tu. Dapat cek tu, pergi cashkan duitnya, bukan dekat bank mana saja, dekat bank negara. Saya ingat lagi, saudara, kali pertama saya dapat wang, pergi cek cash dekat bank negara, duit tu bau-bau lagi, saudara. Wangi baunya. Keras-keras lagi. Dapat RM325 tunai. Saya dapat duit tu, saudara, saya tak makan. Terus ambil bas, pergi rumah kakak saya di Jalan Ipoh. Sampai di rumah tu dengan bangganya saya serahkan duit kepada mak saya sejumlah RM250. Mak saya ni lain tak ada. Bila dapat duit daripada saya, sentiasa menangis, saudara. Dia menangis, mana kau dapat? Mak, ini gaji pertama saya. Mak, ni barunya, dia kata. Rupanya, saudara, dia simpan duit tu sekian lama. Ibulah, saudara. Dan sejak daripada itu, saudara, alhamdulillah, rezeki saya tak tahu. Tiba-tiba ada datang dari situ, datang dari sini. Jadi saya selalu berpesan pada teman-teman, ibu duit ada di rumah anda. Kalaulah ibu anda masih ada. Kalau anda masih punya isteri, ada dekat isteri anda. Ibu kepada anak-anak anda. Jadi anda beranggapan bahawa wang yang anda beri pada isteri anda, iaitu ibu, the mother of your children itu adalah ibu mereka, pasti akan diganda oleh Allah SWT. Sebab itu ayatnya mengatakan, aku akan tambah rezeki kamu selagi kamu bersyukur. Itu keadaan, saudara. Jadi Haji Hashim Comai, apa khabar? Jadi saya berpesanlah pada teman-teman. Ini bukan cerita bohong, saudara. Ini pengalaman hidup saya. 1976, iaitu 76, 57 tahun dulu, saudara. Yang saya alami, saya ingat lagi. Waktu itu saya baru berusia 20 tahun. Sebab itu saya kata kerja part time. Jadi juruhebah sementara di Radio Malaysia, RTM malam, saudara, masuk pukul 9, habis pukul 6 pagi. Dan, saudara, saya ingat lagi, saudara, bila dapat dia gaji pertama tu bagi dekat mak saya, dan lepas itu berterusanlah, saudara. Malam-malam saya menulis cerpen, jadi saya buat buku, alhamdulillah, jadi. Lepas itu pergi ke radio pun dapat pula tu ini Allahyarham Abang Musa Al-Bakri, Nordin Buyung, sentiasa manggil saya, Kak Mameh, petang kau recording ya. Jadi ada je rezeki datang, saudara. Dulu berlakon di radio, saudara. Waktu berlakon drama radio, dia punya bayaran RM25 untuk satu drama dalam 25 minit, setengah jam lah, saudara. Dan saya pula dapat siri, siri bangsawan. Jadi bila bangsawan tu, selalunya watak anak raja tu, Kak Absah Hassan, Nordin Buyung, saudara, Abang Musa Al-Bakri akan memberikan saya watak anak raja. Jadi adalah setiap minggu. Itu untuk drama radio bangsawan. RM25 kali 4, RM100, saudara. Jangan lupa. Kemudian ada pula lagi tu, drama minggu ini, iaitu hari Minggu, saudara. Itu mahal sikit, dapat RM45. Jangan lupa, saudara. Jadi sentiasa rezeki itu bertambah-tambah. Dan walaupun selepas itu saya masuk jadi wartawan, gaji, jadi nampaknya orang kata dia punya rezeki itu bertambah-tambah, saudara. Tapi, saya katakan, tetapi pastikan dapat yang pertama itu serahkan dekat ibu kita. Bukanlah serahkan semua, tidak, saudara. Tapi waktu itu, saudara, mungkinlah gamaknya. Mungkin, saudara, sebab saya dapat RM325. Dan saya bagi dekat ibu saya RM250. Cuma tinggal kat saya berapa ringgit saya ada. Dan saya yakin, saudara, tak ada pula saya nak bersungut. Tak ada bersungut apa semua, tinggal saya berapa ringgit. Kalau RM325 bagi pada mak RM250, tinggal RM70. Itu pun cukup lah, sebab dulu memanglah, saudara, tambah bas pun 15 sen, saudara. Makan sup dan makan roti canai dengan dekat coket sekedar harun tu baru 20 sen. Teh tarik pun 20 sen. Jadi makan
Sup dekat Benting dulu. Dulu ada Benting. Sekarang ni bangunan Bank Muamalat ataupun dekat stesen LRT di Masjid Jamek. Di situlah dulu ada Benting saya. Memang malam-malam, petang-petang. Macam sekarang lah, sup Doresami. Sup Doresami itu dulu asalnya dekat Benting lah saudara. Tapi satu mangkuk sup ayam tu saudara 40 sen. Ada pula dia bagi sekeping roti mengali. TO 15 sen. Jadi 40 sen 55 sen. Tambang daripada Bastan Kelang nak pergi ke Angkasa Puri, berhenti dekat Jalan Bangsa. 15 sen. Pergi balik 30 sen. Cukup lah saudara. Jadi getihnya saya boleh belanja satu hari RM1 je. RM1 ataupun RM2 lah. Paling maksima. Jadi kalau RM2 satu hari, sebulan 30 hari baru RM60. Masa tu tak seokok saya. Okey lah simpan. Tapi sekarang ni naya saya. Kalau dengan duit begitu, orang kata terterap tepi jalan saya. Ya saudara, saya Puzaira Ismail, apa khabar? Saudara Zam Zaini. Jadi dia kata sembah harga barang lagi baik. Rakyat dah menderita ni. Beli beras pun 5 kilo je mampu. Saudara Zam Zaini, saya nak bercerita pada anda. Harga barang sekarang ni memang mahal. Nak buat macam mana bukan saja negara kita, satu dunia mahal saudara. Saya dapat laporan daripada teman-teman saya yang berada di London. Hari ni sekarang ni saat ni di London saudara. Tambah pula dengan musim salji ni. Apa ini? Tertebal 15 cm punya tebal. Harga barang-barang meningkat, melonjak-lonjak. Begitu juga di kawasan teman-teman yang balik dari Melakah pun tak sama macam harga dulu. Bila kita dulu, kalau kita makan kebab, kalau di London, 1 pound 20p. Hari ini kebab dah naik sampai 2 pound 50p. Begitu juga ada teman-teman saya yang baru balik daripada Hong Kong. Saya bertanya macam mana life. Dia kata, terrible. Every part of the world, everything is chaos. Di Jakarta juga, dulu saudara kalau kita pergi ke Indonesia, bawa duit RM1,000, boleh duduk sebulan saudara. Tapi sekarang, keadaan barang di mana-mana pun. Jadi, tak tahulah saya, saudara Nora Arsyad, dia kata, barokah gaji walaupun sedikit. Benar, saudara. Mungkin gamaknya warga kita ni tak berterima kasih pada ibu kita. Mungkin gamaknya. Maka barang naik gila-gila. Di mana-mana pun. Sekarang ni siapa pun. Bagi saya nak marah, kita nak marah pada siapa? Jangan kita marah, saudara. Saya menasihati teman-teman, kalau boleh, bila kita berhadapan dengan suasana yang sebegini, jangan kita salahkan sesiapa. Kita hadapi dengan penuh keredaan kerana Allah ingin menguji kita. InsyaAllah, apabila kamu bersyukur, aku akan tambahkan lagi. Tapi apabila kamu berkeluh kesah, artinya kita macam komplain lah. Itu keadaan saya. Jangan sesekali kita Saudara Zam Zaini, jangan bercerita barang mahal. Memang di mana-mana pun, saudara. Di mana-mana pun barang tengah mahal. Tak boleh buat apa. Sebab itu sekarang macam hari ini adalah kerajaan bantu bagi RM100. Lepas tu mana yang di bawah pendapatan, bawah RM500 ada RM300 sebulan. Macam-macam. Tapi kadang-kadang saya kita dapat tak banyak mana. Katalah dapat RM100, RM300 lah dapat sebulan bantuan untuk keluarga miskin dan sebagainya. Saudara jangan fikir yang kita dapat RM300. Kalau dikaji, dikira semua satu negara, katalah yang untuk 1 juta orang, retinya kalau 300 juta, saudara. Macam contohnya, saya ada dengar sebab kawan-kawan saya. Dia kata, wah, ni dekat-dekat nak raya nanti orang dapatlah bonus kerajaan. Bonus kerajaan madani. Yang berpencen dapat RM1,000. Yang tak pencen pun dapat RM1,000. Mereka bertanya dengan saya, tak adil ni. Saya kata, kenapa tak adil? Dia kata, kami ada pencen dapat RM1,000. Dan dia orang tak ada pencen tu sebab mereka berhenti awal, dapat juga RM1,000. Saya kata, inilah silap kita. Kita memikirkan diri kita saja. Sepatutnya kita bersyukur apa kita dapat dan kita gembira tengok kawan-kawan kita juga dapat. Sedangkan kalau RM1,000, saudara, kita dapat RM1,000. Kalau rakyat ada lebih kurang katalah dalam 2 juta misalnya. Mana 2 juta ribu, 2 bilion, saudara. Jangan kita fikir yang RM1,000. Saya juga ada kawan saya yang dia dapat allowance bulan-bulan. Dapat RM400 naik RM50, RM450 sebulan. Saya tak mau sebut siapa dah apa semua ni. Dia dapatlah dia punya allowance bantuan kerajaan. Dia punya bersungutnya Tuhan aja yang tahu. Saya kata, kenapa kena bersungut? Dia kata, saya dah naik RM50 aja. Tak patutlah kerajaan. Saya kata, kena fikir. Kamu nak berapa? Takkan kamu nak RM1,000? Takkan kamu nak RM10,000?
Manusia mana pernah cukup. Kalau 450 kamu dapat, berapa ramai? Itu tak kisahlah, itu kerja kerajaan lah. Saya kata di sinilah silapnya kita meletakkan semua pada beban pada orang lain. Dan kita, negara kita ni sebenarnya selalu, dulu saya dah bercakap, saya sering kali berbual dengan Yang Mulia Tengku Razak Hamzah, yang di mana sepatutnya setiap rakyat kita ini boleh mendapat wang daripada hasil minyak di negara kita ini, paling-paling kurang pun setiap rakyat setahun dah belas 1,500. Tapi wang tersebut tidak masuk ke kantung yang sepatutnya untuk membantu rakyat. Dia buat tempat lain, buat pembinaan, memanglah keperluan untuk membangunkan. Tapi bukan untuk, macam saya pergi ke Terengganu baru ni, ke Maman. Saya bertanya ke Maman, daripada tahun 1974, saudara. Minyak ditemui di perairan kita ni 1974. Petronas, saudara, wujud di Kemaman, saudara. Saya tanya sejak 1974 sehingga saat ini. Tentulah dah 50 tahun lebih. Saya nak tanya selama 50 tahun lebih, berapa you dapat daripada pemberian royalti minyak tu? Dia kata tak ada sekupang pun. Di sinilah letaknya satu persoalan yang perlu kita, bila kita bercakap, sentiasalah kita menzahirkan rasa tak puas hati. Itulah realiti saya. Saudara Mahasan Harun, dia kata topik dan senjata utama bagi pembangkang adalah tentang harga barang. Mereka tak sedar ke? Zaman mereka merentah lagi teruk. Itu keadaannya, saudara. Macam saya pergi ke Terengganu baru ni lah. Bila saya bertanya di Kemaman. Sebab Petronas itu ada di Kemaman. Berapa kamu dapat? Dapat 1,000, dapat RM100, sedangkan minyak itu di Terengganu. Katanya wang royalti. Itu gambarannya. Saya tak nak cakap lebih sebab saya berbual dengan pengasas Petronas, Yang Mulia Tengku Razak Hamzah. Beliau mengatakan waktu beliau mewujudkan ataupun membentuk, menubuhkan syarikat Petronas itu, harapannya supaya rakyat dapat menikmati hasil daripada bumi negara kita. Sebab itu dia kata bagi 5% pada Sabah, 5% pada Sarawak, 5% pada Kelantan, 5% pada Terengganu. Jadi sepatutnya kalau 5% dapat di Terengganu tu, berbilion, saudara. 1974 sampai sekarang, berapa bilion jumlahnya, berapa rakyat Terengganu dapat? Itu persoalan dan hanya mereka saja yang boleh menjawab, saudara. Kita jumpa lagi malam nanti, saudara, jam 9.30 malam dalam Bicara Amir Hijaz Fans. Saya ucapkan anda selamat beristirahat. Bersyukurlah apa yang kita ada. Rawatlah cinta kasih kita bersama keluarga dan ibu kita bagi yang masih ada. Bagi mereka yang ibu yang telah tiada, kenapa tidak kita sama-sama menghadiahkan bacaan Al-Fatihah setiap kali usai solat kita. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.